Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Hello, hai. Bertemu kembali di hari Sabtu yang cukup indah ini bersama saya Segita dan juga Fiza. Dan apa khabar anda semua penonton WHI? Sudahkah anda bersedia untuk bersama kami sepanjang 1 jam ini? Hari Sabtu 2 hari bulan April. Wow, macam cepat je. Macam semalam baru saja Farina saya berkata bulan yang baru, hari ini hari yang baru. Ya, bulan baru, hari yang baru. Dan kalau esok pula merupakan satu Ramadan, iaitu bulan yang baru juga bagi umat Islam. Ya, dan hari ini kan Sugi, kalau kita lihat daripada petang semalam sebenarnya, kalau kita lihat kesesakan lalu lintas tu memang cukup dirasailah. Tadi saya nak sampai ke pejabat pun saya terpaksa melalui kesesakan lalu lintas walaupun hari ini hari Sabtu. Sama. Mungkin ini disebabkan ramai juga dalam kalangan anda rakyat di Malaysia ini yang mengambil ruang dan juga peluang ini setelah 2 tahun tak berkesempatan nak menyambut Ramadan bersama dengan keluarga. Dan mungkin ramai juga yang menggunakan peluang ini sebaik mungkin untuk menyambut Ramadan yang pertama bersama dengan keluarga tercinta. Tapi kalau anda dalam perjalanan pulang nak berterawih malam ni, nak menyambut Ramadan bersama dengan keluarga, pastikan anda terus menjaga keselamatan diri anda. Padu berhati-hati, jaga SOP nak balik kampung. Betul. Pastinya mereka pun dah ada buat orang kata plan lah. Malam ni nak makan apa, esok pagi nak makan apa. Tapi hari ini WHI pun ada akan berkongsi bersama dengan anda apa antara menu yang boleh anda sediakan. Tapi sebelum itu kami nak kongsikan sesuatu bersama dengan anda di mana hari ini 2 hari bulan April adalah Hari Kesedaran Autism Sedunia. Jadi sama-samalah kita mengambil tahu lebih banyak mengenai autism ini dan kita galakkan orang di sekeliling untuk melihat dunia melalui perspektif orang-orang autism. Ya, dan sebenarnya kan ramai juga dalam kalangan rakan-rakan terdekat kami di Wanita Hari ini dan juga rakan-rakan terdekat saya ini yang mempunyai ahli keluarga mereka yang mengalami autism ini, dan saya kira kita nak ucapkan memberi sokongan kepada mereka ini untuk terus kuat, untuk terus sama memberi kesedaran kepada semua masyarakat yang mana kita sebagai ahli masyarakat juga sama-sama harus memainkan peranan untuk memberi sokongan kepada mereka ini. Betul, dan setuju sangat. Itu yang paling penting sekali kan. Dan tema Hari Autism tahun ini adalah Inclusive Quality Education for All. Kualiti pendidikan bersama untuk semua. Jadi seperti yang Fiza katakan, kita tingkatkan kesedaran kita bersama-sama. Baik, itu berkaitan dengan Hari Kesedaran Autism Sedunia. Dan semalam Fiza, Farina saya dan awak pun telah orang kata apa, rasa sedih kan bila tengok situasi di Tambak Johor, ramai yang pulang dan pastinya ramai dalam kalangan mereka pun telah berkongsi momen-momen indah mereka berjumpa keluarga. Sebab di media sosial semalam saya tengok banyak sangat video yang saya pun macam saya tengok kontrol tengok kan sebab betul-betul daripada malam 1 April detik 12 malam itu bila kita lihat orang pertama yang dapat berjaya masuk daripada Tambak Johor tu dah rasa sebab. Bila kita tengok keadaan di KLIA kita rasa sebab. Ini bukan perkara yang mudah ya. 2 tahun lebih tak berpeluang kembali berjumpa dengan keluarga, itu bukan satu tempoh yang sangat ringkas dan mudah. Ada juga dalam kalangan mereka ini yang dah pun kehilangan ahli keluarga, yang tak berkesempatan pulang, hanya dapat menziarahi pusara dan sebagainya. Jadi kita juga nak kongsikan kepada anda yang mana melalui pembukaan sempadan ini Malaysia juga dijangka menarik 2 juta pelawat antarabangsa. Kan? Itulah yang telah pun kalau kita lihat daripada semalam di KLIA 2 dah mula ada banyak penerbangan yang masuk kan. Kalau semalam saya tanya Fahrin nak bercuti ke mana? Hari ini saya nak tanya awak
Awak ada apa-apa plan nak bercuti ke mana-mana? Saya tak ada apa-apa perancangan. Saya nak luangkan masa lebih banyak je bersama dengan mak saya. Okey. Dan seperti Fiza, kami harapkan anda pun menghabiskan hujung minggu anda bersama dengan keluarga anda, dan anda yang sempat berjumpa dengan keluarga, habiskan hujung minggu anda dan hari-hari yang akan datang untuk orang kata kita create moments lah. Betul. Kita bercakap tentang bagaimana untuk kita mencipta memori tu kan, sebab kita tak tahu dalam kehidupan ni sama ada apa yang akan terjadi selepas ini, esok, lusa dan sebagainya. Jadi setiap ruang dan peluang yang ada itu kita cipta kenangan dan juga memori bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Tak kisahlah ahli keluarga, ibu bapa, sahabat-sahabat di pejabat maupun rakan-rakan, kita cuba cipta kenangan yang terindah bersama dengan mereka. Ya, betul. Okey. Baik, esok puasa. Kalau cakap mengenai puasa saja, pastinya kalau suri rumah, dia yang susahnya nak menyediakan makanan pelbagai juadah. Kalau hari-hari juadah yang sama pun macam membosankan juga. Tapi sebelum kami nak kongsikan apa yang istimewa di WHI hari ini, kami nak membawa perhatian anda untuk menonton kompilasi TikTok gelagat persediaan bulan puasa ini. Jom kita saksikan. Jom. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Hilalmu datang menyerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Mengharapkan Ramadan. Bagaimanakah niat untuk berpuasa sebulan penuh? Begini lafaznya. Nawaitu sauma syahri Ramadan kullihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berpuasa sebulan penuh dalam bulan Ramadan kerana Allah Ta'ala. Niat ini adalah untuk berjaga-jaga seandainya kita terlepas atau terlupa niat harian yang diwajibkan kepada kita sepanjang bulan Ramadan, insya-Allah. Itu dia kan. Ini kalau cakap tentang bulan Ramadan ini, Sugi, kalau macam saya memang setiap tahun memang ternanti-nantikan Ramadan, memang macam looking forward untuk Ramadan ni, kerana kan kalau kita lihat hari-hari biasa ni, ramai dalam kalangan kita ni kadang-kadang ada urusan sendiri, makan tengah hari sendiri, makan malam sendiri. Tapi kalau bulan puasa ni, ramai dalam kalangan kita ni yang memang akan orang kata put an effort dah, ataupun memang usaha juga macam mana pun nak bersahur bersama. Betul. Dan berbuka puasa bersama. Itulah antara momen-momen yang macam, kalau bulan puasa tu memang momen yang sangat saya rindukan. Dan kemudian kalau dalam tempoh 2 tahun pandemik ni, ramai dalam kalangan kita tak boleh berpeluang ke masjid. Betul. Jadi dalam tempoh 2 tahun sebelum ni, solat tarawih bersama-sama berjemaah di rumah. Jadi tahun ni pun masjid dah dibuka, dah boleh pula tarawih ke masjid, dan kita pun tak sabar sebenarnya. Ya, dan awak tahu apa yang saya tak sabar? Awak pastinya tahu. Bazar Ramadan. Tapi Fiza, apa yang menariknya, di Facebook WHI sudah ada komen masuk. Cik T berkata menu sahurnya adalah nasi panas, telur mata, kicap. Lepas tu Kak Arina berkata Kak Arina merindui Fiza dan saya. Masya-Allah. Dan katanya selamat berpuasa, makcik tak sempat nak tengok tengah buat lemang. Saya pula malam tadi saya praktis sahur. Saya makan spaghetti yang Rina buatkan untuk saya pukul 1:30 pagi. Wow. Okey. Alright, sebenarnya kita nak berehat seketika, kita nak kongsikan juga bersama dengan anda antara menu-menu pilihan anda. Ada orang yang waktu bersahur, Sugi, dia memang makan banyak. Dia memang boleh makan nasi lauk lemak ketam. Ada orang waktu bersahur dia memang tak boleh nak makan nasi ataupun berat-berat. Dia memang hanya mungkin makan seperti smoothie ataupun oat dan sebagainya. Betul. Terus kongsikan bersama dengan kami apa agaknya menu kegemaran anda di waktu sahur. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di WHI. Wanita hari ini, wanita hari ini.
Kembali bersama kami di Wanita hari ini. Kalau bercakap tentang esok puasa, selain daripada apa yang telah pun Fiza dan Sugi kongsikan di awal tadi, mungkin ramai dalam kalangan ibu-ibu yang terfikir apa agaknya menu pertama yang nak disediakan untuk seisi keluarga untuk sahur pertama pada malam ini. Tapi sebelum tu, kami sama-sama di Wanita hari ini nak kongsikan bersama dengan anda antara pengisian yang perlu kita sediakan diri kita ini dari aspek rohaninya juga sebelum kita mengetuk pintu Ramadan insya-Allah pada malam ini. Dan kita sekarang ini bersama dengan Ustaz Jazlan Abdullah selaku pendakwa bebas yang telah pun bersama dengan kita dalam talian ketika ini. Assalamualaikum, apa khabar Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sihat, syukur kepada Allah. Fiza sihat? Sihat Ustaz, alhamdulillah, doakan saya Ustaz. Amin amin amin. Ustaz, kita bercakap tentang esok puasa ni kan, kita bukan nak cakap tentang menu sahaja, tetapi sebenarnya persediaan kita bila kita nak menyambut Ramadan ini, apa antara perkara-perkara penting dan juga amalan yang sebenarnya harus kita sediakan diri kita dan juga keluarga kita Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Fiza, warga wanita hari ini, muslim-muslimat sedang menonton yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama kalinya kita panjatkan syukur kepada Allah Taala. Kita dah nak sampai bulan Ramadan. InsyaAllah besok kita berpuasa. Bila mana kita tahu besok kita berpuasa, maka waktu itu apa yang disebut oleh Nabi SAW tentang Ramadan, Nabi menyebut atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu Ramadan, satu bulan yang penuh diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang dikata diberkati oleh Allah Ta'ala iaitu disebut ziyadatul fil khair, ditambah segala kebaikan. Maknanya kita masuk dalam bulan Ramadan ini, kita baik, keluarga baik, rezeki baik, kehidupan baik, masuk saja Allah tambah kebaikan dalam kebaikan tersebut. Maknanya Allah beri kita berlipat kali ganda kebaikan dan maknanya inilah satu bulan yang agung lagi diberkati Allah Ta'ala. Oleh itu sikap kita yang pertama. Yang pertama sikap kita iaitu hendaklah kita sebut Alhamdulillah, syukur kepada Allah. Syukur kerana apa? Kerana Allah masih panjangkan umur kita. Kita dapat masuk dalam bulan yang disebut sebagai bulan yang penuh keberkatan. Jangan main-main tahu. Kita tengok semalam ada kawan kita dah pergi dah. Yang tak dapat masuk dah dalam bulan Ramadan. Tapi rupanya Allah masih panjangkan umur kita. Sebab itu kata Alhamdulillah syukur. Dan nak masuklah ke bulan Ramadan. Tinggal berapa masa lagi ni, malam ni kita masuk. InsyaAllah kita bermula dengan berniat untuk berpuasa untuk esok hari. Dan kita mulakan ibadah kita yang pertama dengan apa? Dengan solat sunat tarawih. Sebab itu bersyukur. Dan yang kedua, kalau kita tengok, hendaklah kita rasa gembira. Gembira kenapa? Bukan maknanya besok ni Allah bagi kita perintah berpuasa. Sebab itu kata Alhamdulillah. Jangan kata pula makan, besok dah tak boleh makan. Allah, dah baca soalan dah kena hukum dah pula. Jadi kita ubah sikap. Alhamdulillah, syukur. Besok rupanya Allah nak beri kita satu perintah berpuasa. Ini berpuasa ni Allah lah beri ganjaran terbaik bagi kita dan Allah nak jadikan kita hamba yang bertakwa. Itu paling penting. Okey, dan yang ketiga saya nak sebut syukur kepada Allah Taala dengan lafaz Alhamdulillah nak masuk bulan Ramadan ni kerana apa? Kerana Allah masih sempurnakan kesihatan kepada kita untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebab itu ada rakan-rakan kita yang tak sempurna makna kesihatannya, maka dia bolehlah membayar fidyah dan sebagainya. Tapi kita ni syukur, sikap kita ni syukur kerana Allah masih lagi kita beri kita kesempurnaan kesihatan untuk apa? Untuk kita melaksanakan ibadah puasa. Dan begitu juga yang keempat, bersyukur kepada Allah Ta'ala kerana kita ni rasa nikmat beriman. Maknanya kita rasa orang beriman ni kerana Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang beriman, aku telah perintahkan kepada kamu itu, iaitu perintah berpuasa dalam bulan Ramadan. Maka kita rasa, Allah, kita ada rasa ni. Rasa apa? Rasa Allah perintahkan kita berpuasa. Itu nikmat. Dan akhirnya saya nak sebut di sini, persediaan iaitu yang pertama yang paling penting bagi kita bersungguh-sungguh untuk mencari kesempurnaan ibadah Ramadan, ibadah puasa. Iaitu apa? Kerana untuk meraih sifat takwa. Ini yang paling penting. Bila kita bermula dengan sikap yang baik ini, sifat yang baik ini, insya-Allah Allah nak perbaiki hidup kita dalam bulan Ramadan. Allah nak tambah kebaikan dalam hidup kita dalam bulan Ramadan. Pertama, hendaklah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Sebab itu, kalau kita lihat Nabi SAW, bila masuk bulan Ramadan, Nabi mengangkat tangan dan berdoa, Allahumma sallimni li Ramadan, wa sallim Ramadan li, wa tasallamhu minni mutakabbalah. Dalam doa ini, Nabi sebut, Ya Allah, ya Tuhanku, sejahterakanlah aku sehingga datangnya Ramadan. Nabi minta, sejahterakanlah aku dalam sehingga datangnya Ramadan. Sejahterakanlah Ramadan bagiku. Maknanya berilah kebaikan Ramadan kepada aku.
dan terimalah daripadaku ibadah pada bulan ini. Itu Nabi ajar kepada kita doa. Sebab itu perbanyakkan doa, bermula kita dengan apa niat yang baik, dan malam ni jangan lupa kita niat untuk berpuasa esok hari, dan malam ni kita rasa gembira kita akan bermula dengan solat sunat tarawih, dan insya-Allah nanti akhir maknanya malam tu kita akan bermula dengan iaitu apa? Dengan bersahur. Tadi saya dengar tadi ada sebut bersahur dan sebagainya. Bagus-bagus. Ibu sekarang ni tengah berbincang apa nak sahur besok pagi. Itu kita dah rasa semangat puasa lah. Betul jangan main tau. Kita dah 2 tahun tau Allah uji kita dengan COVID. Lalu ni malam ni baru nak dapat sama-sama solat sunat tarawih. Kita dah dapat satu rasa kembali rasa semangat dalam untuk menyambut Ramadan. Wallahu a'lam. Baiklah. Ustaz, walaupun dalam masa yang singkat, tetapi saya yakin apa yang telah pun dikongsikan oleh Ustaz ni sememangnya dapat memberi satu, orang kata macam kita recharge lah untuk lebih insya-Allah kita sedikit bersedia untuk sama-sama kita menyambut Ramadan. Dan yang paling penting sekali bagaimana untuk kita memahami tentang ibrah Ramadan itu sendiri, Ustaz, ya. Baik. Ustaz, selamat berpuasa, Ustaz. Sampaikan salam juga pada seisi keluarga. InsyaAllah. Selamat berpuasa Fiza, dan selamat berpuasa ke seluruh warga wanita hari ini. Dan saya Muhammad Jazda Abdullah nak mengucapkan Ramadan Karim, Allahu Akram kepada seluruh muslim-muslimat yang berpuasa besok hari. InsyaAllah berdoalah kita. Mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Ta'ala di atas apa yang Allah berikan kita kelebihan, kebaikan dalam bulan Ramadan. Dan bersungguh-sungguh kita insyaAllah dengan kesungguhan menjaga Ramadan ini, iaitu saya sambung sikit lagi, iaitu apa? Kita menjaga perkara-perkara yang wajib dan meninggalkan perkara-perkara yang haram, dan perbanyakkan amalan-amalan sunat. Contohnya apa? Contohnya kita boleh baca Al-Quran, sedekah jangan lupa. Lepas tu kita solat sunat tarawih, berdoa. Dan yang paling penting di Fiza saya nak sebut, sama-sama kita jaga jangan sampai berlakunya pembaziran. Betul tu, itu yang paling penting. Saya juga kan tu kan Ustaz, kan kadang-kadang kita terlupa. Kadang-kadang sampai membazir banyak makanan dan sebagainya. Jadi terima kasih sekali lagi. Kita ucapkan kepada Ustaz jangan lupa doakan kami di sini. Terima kasih Ustaz. Amin. Sama-sama kita doa. InsyaAllah. Amin. Okay, salam semua. Baiklah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Dan itu tadi perkongsian daripada Ustaz tentang apa antara sedikit amalan yang boleh kita lakukan sebelum kita nak mengetuk tirai pintu Ramadan, yang mana ramai dalam kalangan kita dah pun bersedia insya-Allah untuk menyambutnya esok hari. Dan kita dah kongsikan tentang amalan-amalan yang mungkin boleh kita lakukan, tetapi kami juga nak kongsikan bersama dengan anda antara menu-menu menarik yang sempat dah pun dikongsikan oleh anda di TikTok, yang sempat dirangkumkan oleh rakan wartawan kita hari ini, iaitu Nur Natasha Hamzah. Kita silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ya ain sad. Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idh nada rabbahu nidaan khafiyya. قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا Ku mengharapkan Ramadan kali ini penuh makna, agar dapat ku lalui dengan sempurna. Puasa satu amalan sebagaimana yang diperintahnya. Moga tak lama lagi dah nak masuk bulan Ramadan kan. Bila berbuka tu puding karamel wajib ada. Lepas tu baby yang bawah 2 tahun tengok terliok saja. Ni Kak Fina sediakan resepi puding karamel versi baby menggunakan tahu lembut. Sedap mama, lebih kenyang. Baby makan yang ni saja pun dah cukup kenyang untuk dinner dia nanti. Okey mama, selamat mencuba. Korang tak tahu sahur nanti nak makan apa, mungkin korang boleh try satu menu yang simple ni. First korang perlu potongkan bawang ni semua. Lepas tu panaskan minyak. Lepas tu korang gorengkanlah 1 biji telur mata dah masak, angkat. Lepas tu korang gorengkan balik bawang-bawang ni semua. Lepas tu agak-agak dah layu, masukkan kicap. Lepas tu campurkan dengan telur mata tadi. Makan dengan nasi panas, memang sedap.
Okey, baik. Saya sempat membaca banyak lagi komen anda di Facebook. Ada yang berkata, Aisyah Amran berkata, kalau berbuka puasa bersama dengan keluarga, pastinya ada nasi, lauk, sayur dan hanya sedikit sahaja kuih. Tapi kan Aisyah, kadang-kadang ni kalau hari-hari makan nasi dengan lauk pun membosankan. Dan ada orang pula menitik beratkan kesihatan mereka. Jadi hari ini, Puan Ada akan berkongsi bersama dengan kita pelbagai menu sihat yang katanya gluten free, tiada gula, sesuai untuk mereka yang ada penyakit diabetes dan juga kurang kalori. Betul. Okey, baik. Ada Uwais bersama kita. Ada hari ini nak kongsi menu dalam French sebutannya tak betul lah kalau saya sebut cordon bleu. Jadi kita sebut cordon bleu. Jadi ada apa yang ada di depan saya? Nampak seperti ayam yang sudah diperap, betul? Betul. Okey. Hai, Assalamualaikum. Hai, saya Ada Uwais. So ni kat depan saya hari ini kita akan buat cordon bleu bleu. Okay. So ini kita perlukan isi ayam. Okey, ini sesuai untuk orang yang ada diabetes ataupun nak kurangkan berat badan. Okey, baik. Ayam ni, isi ayam kita masukkan dalam satu plastik. Kita ketuk dia pakai pemungkur ketam ni. Pernah guna ni kan? So ketuk macam ni sampailah jadi leper macam ni. So dalam dia bahan dia kita akan filling dengan chicken slice. Lepas tu kemudian dengan baby spinach, bayam, very good fiber dan juga cream cheese dan juga kita punya homemade sauce dengan sedikit mayonnaise. Maksudnya dekat dalam ayam ni yang awak dah ketuk-ketuk tu awak gulung ke? Betul. Kita akan gulung. Okey, faham. So jadilah dia macam ni. Jadi berapa lama kena perap ayam ni Ada? Lebih kurang dalam 20 minit sahaja. 20 minit sahaja. Untuk dia firmkan supaya kita nak celupkan dengan kotikan dan breadcrumb. Okey, ini saya nak tanya Ada. Bila kita sebut mengenai gluten free, mungkin ramai yang pernah mendengar apakah itu gluten free. Tapi sebenarnya apakah itu gluten free Ada? Okey, pada sekarang ni kalau semua mungkin ada yang faham, mungkin ada tak faham kan. Tepung gandum kita dah di GMO kan. Okey. So gluten dalam dia lebih banyak daripada kandungan original tepung itu. So gluten tu adalah dia sebenarnya datang daripada glue. Okey. Glue gum, dia nak binding kan. Bila kita guna tepung kan dia boleh jadi binding. Sebab tu boleh kita guna dalam pembuatan kek, kuih-muih dan sebagainya. Itu yang tak bagus. Okey, baik. Ini dah perap. Jadi kat dalam dia adalah bahan-bahan yang Ada sebutkan tadi. Betul. Jadi cheese ni dah masukkan ke macam mana? Betul, saya dah gulung sekali. Okey, dah gulung sekali, dah perap. Selepas ini apa yang perlu kita lakukan? Sekarang ni dia akan jadi cordon bleu kalau kita tak coatingkan dengan breadcrumb. Okey. Tapi kita tak menggunakan breadcrumb yang biasa. Faham. Kita menggunakan this one itu flaxseed. This is very good fiber. Dan juga kita combine dengan parmesan cheese. Betul ke sebutan saya? Betul parmesan cheese. So kita coatingkan dengan telur dulu. Okey, kalau flaxseed ni saya pernah diberitahu Ada kalau nak orang kata tingkatkan keberkesanan dia kena jadikan dia macam kita kisar dia dahulu. Betul. Jadi macam itulah juga awak dah kisar sekali kan kat dalam kita coatingkan dengan baik. So we can call it dia sebagai breadcrumb lah. Tapi versi healthy punya. Jadi lain daripada lain ni anda boleh cuba juga kalau ada anak yang ada orang kata alergi, eczema. Betul. Boleh juga kan sebab dia gluten free kan. Jadi selepas dah salut dengan breadcrumbs versi Ada ini, lepas tu kita boleh goreng terus lah. Betul. Dia ada dua cara. Kalau sekarang saya nak ajar macam nak buat deep fry. So kita menggunakan minyak kelapa ya. Very good oil. So minyak kita pun dah panas. Kita letak dulu. Satu lagi kita boleh grill sahaja. Ataupun air fryer sahaja. Kalau nak lebih sihat lah, tak nak minyak kan, boleh air fry terus. Okey. Ada sambil-sambil ayam tu digoreng, saya nak tanya dekat depan ni tahu bergedil. Tapi macam mana awak buat tahu bergedil yang gluten free, kurang gula, kurang kalori ni? Okey, kita tak letak apa tu nama dia? Ubi kentang kita tak ada dalam tu. Okey. Tapi sebaliknya kita letak cauliflower. Sebagai membind dia lah untuk menjadikan dia bulat macam tu. Okey, bila goreng tu macam biasa goreng lah. Kalau nak guna air fryer boleh guna air fryer. Boleh. Okey, dan untuk salutan kat luar tu sama ke? Awak guna apa-apa saya bahan yang lain? Saya menggunakan telur sahaja. Telur sahaja. Okey, yang ni tak ada flaxseed apalah. Itu tak ada. Tak ada. Okey, baik. Dan yang kat sebelah ni pula apa Ada? Okey, itu adalah merupakan roti fluffy bun tanpa tepung juga. Yang sebelah itu pun bun tanpa tepung juga. Tanpa tepung mesti orang kat rumah macam mana makan bun tak ada tepung. Tak macam bun lah. Tapi kalau dah makan tu anda pasti akan menyukai
protein ya. Betul. Kan? Okey, ini pavlova yang macam mana ni? Kalau pavlova dessert, tapi kalau kurang gula macam mana ada? Ini yang istimewanya sebab saya dah buat pemakanan tanpa tepung tanpa gula dah 5 tahun. Okey, so kita serius. Dalam pavlova ni kita menggunakan stevia dan juga erythritol sebagai sumber pemanis. Tak menggunakan gula putih tu. Okey, faham. Jadi berapa lama untuk goreng cordon bleu kita ni? Lebih kurang dalam 20 minit atau 15 minit. Cepat saja dan selepas dah siap dia hasilnya sebeginilah. Okey, saya nak tunjuk kepada penonton dalam dia ada cheese, ada tadi ham ke? Dari ham, ada juga baby spinach, cream cheese. Kita akan drizzlekan dia dengan sos dan sedikit mayonnaise lah atas dia. Okey, geram saya tengok baby spinach ni. Okey, Ada. Kalau mereka di rumah nak dapatkan resepi daripada Ada yang lebih sihat, bagaimana? Apakah laman Instagram Ada? Okey, by the way untuk bulan puasa ni 30 hari 30 resepi menu diet. So boleh follow Ada dekat YouTube dan juga Instagram Iran Slim. Okey, baik. Terima kasih Ada. Nanti kita tengok, kita suruh Fiza cuba yang ini. Tapi sekarang ni Fiza nak kongsikan bersama dengan anda croissant. Silakan Fiza. Terima kasih Sugi. Nampak menarik ya menu chicken golden bleu tu. Betul ke saya sebut? Okey. Dan sekarang ni kita nak kongsikan satu lagi menu. Ini juga antara menu yang ringkas. Sebab kadang-kadang kan buka puasa dah makan nasi dan makan yang berat. Bila bersahur tu kita nak cuba sesuatu yang lebih ringkas dan juga mudah untuk dinikmati. Jadi sekarang ni kita bersama dengan Puan Mastura Muhammad selaku pemilik bersama Bakery and Cafe. Nak masak apa hari ni? Okey, hari kita buat menu simple saja. Menu untuk orang kata mana yang mungkin tak punya masa untuk orang kata nak buat menu berat. So kita very simple, croissant dan juga boleh pilihlah pilihan bersama ada nak letak tuna ataupun beef. Okey. Sebab kalau kita cakap tentang waktu bersahur ni macam kita early breakfast lah kan. Kita bersarapan di waktu yang awal pagi kan, tapi kita bersahur. Okey, kita dah panaskan kuali tu. Betul. Apa yang Mas nak kongsikan? Sebenarnya kalau macam ikut pilihan lah cita rasa sama ada nak letak minyak ataupun letak butter. So saya pilih butter lah. So butter ni sebenarnya kita very simple, bahan yang diperlukan adalah butter, beef dan juga sausage. Ni terpulang dan bergantung kepada orang kata cita rasa orang lah. Ada setengah orang mungkin ada leftover daging ataupun menu makanan yang semalam kan? So diorang boleh letak dalam croissant. So macam kami di cafe memang ada menu beef dan juga tuna. So hari ni kita masak simple lah untuk beef. Okey. So sebenarnya untuk menu croissant ni juga kita boleh buat menu untuk breakfast lah. So macam ni kita boleh letak sama ada sausage, nak tambah add on beef dan juga anything punya cita rasa. Dan yalah, sebab orang ni cita rasa dia berbeza-beza kan. Ada orang memang waktu pagi tu dia memang nak makan nasi putih dengan masak lemak ketam. Ada orang dia memang nak makan yang ringkas-ringkas macam ni kan. Okey, boleh terus masak. Sebab tapi ada juga orang yang komen. Sebenarnya saya baca kadang-kadang kita masa buka puasa tu ada masak sambal tumis ikan bilis kan dengan petai tu. Ada lebihan-lebihan tu pun boleh juga kita masukkan dalam croissant kita kan. Okey. Kenapa kita guna butter sebenarnya untuk panaskan daging tu? Sebab sebenarnya ikut pilihan juga. Ada setengah orang suka butter, so dia naikkan aroma dia. So macam kami pilih butter lah sebab untuk naikkan lagi aroma masak beef ni. Bagi dia rasa lemak-lemak sikit tu kan. Ada setengah orang dia suka letak minyak biasa, so terpulang. It depends. Ataupun olive oil kan. Kadang-kadang orang pakai. So kami letak butter lah sebab naikkan aroma dia lagi. Ni kalau setengah orang dia tak makan daging, dia bolehlah suka tuna. Kita rasa ni kan ayam pun boleh kan. Telur pun boleh, tak ada masalah. Okey. Kebiasaannya kan Mas Surah, kalau waktu bersahur ni selain daripada menu yang ada di sini kan, kalau macam Mas Surah sini apa menu yang Mas Surah suka gemar waktu pagi? Kalau pagi saya lebih kepada tuna lah. So macam orang kata lebih simple. So kadang-kadang kita ada anak kan tak sempat nak buatkan semua preparation. So saya memilih untuk orang kata sama ada ganti croissant pada roti ke terpulang. So very simple lah. Okey. Tapi sebenarnya apa yang dikongsikan oleh Mas Surah hari ini merupakan antara alternatif dan juga inspirasi kepada anda yang mungkin kadang-kadang sibuk tak sempat ataupun mungkin nak sesuatu yang ringkas kan, yang mudah untuk disediakan. Croissant ni kita dah boleh beli. Dah boleh beli. Betul. Boleh dapatkan di kami cafe jugalah. So terpulang ataupun kat luar pun boleh juga. Kebiasaannya berapa lama masa yang kita perlukan untuk bahan beef ni kita cuma perlukan 5 bahan saja. So macam kita tengok cheese ni pun bergantung pada orang juga. So kita perlukan dalam masa 5 minit macam tu dah boleh siap jadi kita tak perlulah masa yang lama sebenarnya. Betul. Dan kan kita dah boleh jimat masa kan pagi tu. Betul. So daging ni pun ikut bergantung pada orang jugalah, nak sama ada nak garing ataupun biasa je lah.
So, macam kami, saya suka raw. So, ada setengah orang suka raw, kita buat macam raw je. Tapi kalau kita lihat dari segi hidangan yang dikongsikan ini, dia cukup lah kan dengan karbohidratnya, dengan proteinnya dan juga sayurnya. Dan ini cukup tak dengan suku-suku separuh kita tu? Cukup, sebab dah cukup dengan kita punya protein dan juga sayur. Dan ada Big Ben ni pun boleh juga. Baked bean pun dah boleh pakai juga, dan omelet dah terpulang pada cita rasa orang juga. So kalau nak letak pun boleh juga. Kalau kita nak lebihkan sayur, kita lebihkan sayur kan? Betul, kita boleh tambah dengan buah-buahan juga kan? Dan ini juga mungkin boleh memberi idea kepada ibu-ibu yang mungkin pada tahun ni buntu anak-anak mungkin yang pertama kali berpuasa kan? Jadi kita nak bagi idea, nak galakkan anak-anak kita untuk berpuasa, nak bagi mereka semangat nak bersahur. Jadi hari-hari kita boleh cuba menu yang berbeza-beza kan? Untuk menarik perhatian mereka. So macam ini saya pilih cheese lah, pilihan saya cheese kat sini. So saya letak di ada setengah orang tak suka cheese kan. So kami letak cheese lah. Sorry. Okey. Sambil-sambil Mas Surah nak letak cheese tu, sambil kita nak letakkan daging dan susun kita punya croissant hari ini. Mas Surah mungkin boleh kongsikan juga bersama dengan penonton mana sebenarnya Instagram ataupun lokasi kedai dan juga Instagram Mas Surah ini. Lokasi kami di Denai Alam, Bakery Denai Alam. So pada orang yang boleh datang, kami sebab kami berbuka puasa pun kami buka juga daripada pagi. So kami buka juga pada non-Muslim juga. So actually semua orang boleh datang di kedai buka macam biasalah. Macam biasa 8 sampai 8 malam. 8 sampai 8 malam. Dan mungkin boleh pergi ke laman sesawang Instagramnya di seperti yang tertera di kaca TV ni kalau nak tengoklah antara lain menu-menu yang ada di sana kan. Betul. Untuk operasi dan sebagainya. Baiklah, terima kasih kita nak ucapkan kepada Mas Tura di atas perkongsian itu tadi. Kalau dapat anda kongsikanlah, kalau dapatlah saya kongsikan kan. Nasib baiklah kita belum puasa kan. Bau dia memang wangi. Kalau macam saya tak makan daging, tapi mungkin kita boleh cuba tuna nanti. Boleh. Kita nak berehat dahulu seketika. Sekembalinya nanti ada lagi 2 menu. Satu menu ayam, satu lagi menu omelet pizza. Dengar-dengarnya macam mana buat tu? Kita berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Thank you. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kembali bersama kami dan ini dia menu seterusnya. Nampak seperti pizza tetapi bukan pizza. Kita bersama dengan Puan Huspa Lita ataupun Huspa ya. Huspa, ni betul-betul memang kalau sekali pandang ni macam pizza. Tapi sebenarnya omelet pizza. Dia omelet pizza. Omelet pizza yang saya rasa kalau ada kanak-kanak di rumah ini memang menu yang laris lah kan. Nak pikat untuk sahur nanti kan. Betul. Okey, jadi Huspa boleh terus kongsikan macam mana nak buat omelet pizza ni. Omelet kita tahulah guna telur kan. Tapi nak jadikan dia macam rupa macam pizza ni. Okey, bahan utama kita kena ada telur lah ya. Ada telur, lepas tu kita kena ada susu sejar. Lepas tu kena ada lada sulah dan juga garam. Lepas tu kena ada sos pasta. Sos pasta tu yang membuatkan dia rasa macam pizza kan. Lepas tu kalau kita nak tambah apa-apa sayur ataupun mix veggie, macam hari ni kita guna lada benggala. Okey, capsicum kat depan ni ada macam-macam warna. Kalau nak campur warna pun boleh kan. Bagi menarik pun boleh. Kalau nak masukkan nanas pun boleh kan? Boleh, tak ada masalah. Mix veggie boleh. Okey, baik. Dan lepas tu untuk proteinnya kita mungkin boleh guna ayam ataupun pepperoni lagi senang ataupun sausage ikut mana-mana yang kita suka. Okey, ikut kesesuaian dan kesukaan lah mereka di rumah dan pastinya ada cheese. Betul, cheese kan. Okey, baik. Dah api dah panas, kita boleh tunjukkan macam mana nak buat omelet pizza ini. Tapi kan biasanya Huspa bila awak buat ni awak buat berapa jenis omelet pizza yang awak pernah cuba? Sambil-sambil awak tunjukkan. Selalunya kita akan buat macam-macam lah. Kita tukar-tukar. Okey. Tukar-tukar ayam, daging kan, sayur pun kita tukar juga. Tak nak bagi kanak-kanak boring lah kan. Betul. Jadi bukan sahaja kanak-kanak sebenarnya yang dewasa pun kadang-kadang boring juga. Sebab pagi-pagi kan macam kadang-kadang kita tak lalu nak makan nasi, tak selera kan. Jadi yang ni lah jadi buka selera untuk anak-anak. Dan ini sesuai juga bagi anak-anak yang mungkin pertama kali tengah berpuasa. Belajar ni, berpuasa. Kan? Jadi bolehlah menggunakan omelet pizza ini untuk menarik perhatian mereka kan. Okey, baik. Kita dah gaulkan susu sejar bersama dengan telur dan juga garam, lada sulah. Okey, kemudian tunggu kita letak sedikit minyak. Lepas tu kita buat macam biasa. Tuang sahaja seperti biasa. Okey, baik. Sambil-sambil awak buat tu, saya nak tanya juga apakah roti di hadapan saya ini nampak sangat-sangat menggilirakan. Ini kita ada puff pastry. Kita boleh bakar puff pastry tu. Lepas tu kita letak ayam, daging, sausage pun boleh ya. Lepas tu kita letak mayonis, kita letak sos. Jadi ini yang cepatlah mudah untuk ibu sediakan. Mudah tapi nak buat pastry tu mungkin sedikit mengambil masa sedikit.
sikitlah. Tapi kita ada pasti segera sekarang. Okey. Baik, macam tu. Sekarang dah boleh masukkan sayur ke? Jadi yang ni kita masukkan dalam sos pasta kita. Okey. Baik. Selain daripada omelet pizza ini, apa yang menu lain yang Huspa gunakan telur dan apa antara menu yang Huspa pernah sediakan? Menggunakan telur macam sana pun kita gunakan telur juga, yang tortilla tu. Okey. Jadi dalam kita boleh buat scramble egg, kita buat telur pecah, lepas tu kita masukkan dalam. Lepas tu kita letak sos barbecue. Kita letak jagung dekat dalam, kan pelbagai kan. Okey, sebab kadang-kadang ada orang dia suka makan makanan western, tapi hari-hari makan pizza pun tak boleh juga, kan? Betul. Jadi ini alternatifnya lah. Kita nak cepat kan. Tinggi protein juga, sebab kalau makan pagi tu kena tahan sampai berbuka puasa kan. Betul. Jadi ada banyak protein dalam omelet pizza ini. Okey, so jadi macam ni saya ingatkan dah goreng telur tu kita letak macam topping pizza, tapi tak sebenarnya. Kita tabur saja macam ni. Sos pasta dengan lada benggala tadi kan. Baik. Lepas tu kita boleh ambil pepperoni, kita susun dalam. Okey. Sambil-sambil kita api kena perlahan ya. Ini juga mungkin boleh digunakan untuk menggalakkan anak-anak yang baru berpuasa ni bangun awal. Betul. Kalau awak nak dia sediakan akan bau sedapkan pizza. Bau tu satu. Kalau awak nak sediakan pizza bersama dengan mami, awak kena bangun awal, awak boleh buat sendiri. Betul. Kan? Dia orang akan excited lah pagi-pagi. Betul. Tapi sebab dia senang kan nak buat. Sangat senang. Tapi bau dia sangatlah menarik. Okey, itu dia dah hampir siap dah dan kita biarkan dia goreng, masak. Lepas tu kita terus letak ni. Okey, masukkan sebab telur kan cepat masak kan Sugi. Jadi kita terus je letak kita boleh guna keju mozzarella. Kalau kita nak masin-masin sikit kita tambah dengan cheddar. Okey, baik. Tapi ada orang juga suka masak telur macam ni tapi dia bake. Dia masuk dalam oven terus kan? Dia masuk dalam oven. Itu juga untuk antara kurang minyak lah cara sihat untuk masak telur. Okey, kita biarkan ni berapa lama? Kita biarkan dalam 5-6 minit. Kita tutup api perlahan. Cepat sahaja. Ni kalau bangun lambat pun boleh terus sediakan. Boleh terus sebab bahan-bahannya mungkin dah ada di rumah kan. Kita boleh terus sediakan. Dan seperti yang Huspa dah kongsikan, gunakanlah apa sahaja sayur yang ada di rumah. Baik Huspa, selain daripada menu di hadapan ni, apa antara menu lain yang awak ada di Cheesology? Okey. Kita banyak membuat kek cheese lah di Cheesology. Lepas tu kita ada dessert cheese. Kita ada panna cotta, macam-macam dessert lah yang berasaskan cheese. Okey, makan sihat-sihat juga tapi kadang-kadang tu bolehlah selitkan pencuci mulut, dessert dan sebagainya dalam kadar yang sederhana. Tak payahlah kita makan banyak sangat. Okey, sementara menunggu itu, ini dia hasil yang tadi saya dah tunjukkan kepada anda, omelet pizza. Omelet ala pizza. Okey, baik Huspa, kalau mereka nak dapatkan menu-menu yang lain, apakah laman Instagram awak? Cheesology. Senang saja, Cheesology. Ingat cheese, ingat Cheesology, ingat Huspa. Okey, baik, terima kasih Huspa. Dan Fiza ada satu lagi menu untuk dikongsikan bersama dengan anda. Silakan Fiza. Okey, kalau cakap tentang menu bersahur ni, saya cakap terus terang, saya dan kicap memang tak dapat dipisahkan. Jadi kalau saya ni makan nasi putih dengan kicap saja, potongkan bawang dengan cili padi pun itu dah cukup dah untuk saya. Dan hari ini kita nak kongsikan kepada anda penonton, ini juga mungkin antara menu kegemaran ramai. Orang kata sahur-sahur tu kalau kering-kering ni boleh membuka selera. Kita bersama dengan Puan Suraya Saidi selaku pemilik Suraya Saidi yang hari ini nak berkongsi. Ini dia menu ayam kicap lemon yang saya pun dah pegang sudu. Nampak sangat tak sabar. Okey. Kita nak kongsikan antara bahan-bahan dia, Puan. Bahan dia minyak, bawang merah, halia, bawang putih, cili sos tiram dengan bahan asas dia lemon juice. Okey. Sambil-sambil kita masak ni, sambil-sambil kita borak-borak lah kan. Kalau cakap tentang menu ayam kicap lemon ni, saya cakap terus terang, pertama kali saya dengar ayam kicap lemon, ayam kicap biasa dengar, ayam kicap pedas biasa dengar, ayam kicap rempah biasa dengar kan. Tapi ayam kicap lemon ni memang resepi seisi keluarga, kegemaran anak-anak ke macam mana? Betul, Fiza. Memang favourite anak-anak lah. Okey, memang cipta sendiri dah ni? Lebih kurang. Okey. Kalau kita cakap tentang menu sahur ni kan, menu sahur ni dia lain orang lain lah. Macam tadi dari awal tadi pun ada orang yang dia memang dalam masa yang sama dia nak menjaga kalori dia memang akan amalkan pemakanan yang lebih ringkas dan sebagainya kan. Tapi kalau orang kadang-kadang kita ni ada anak, ada ibu yang dah berusia dan sebagainya, pagi-pagi sahur tu mesti nak makan nasi. Jadi kalau kebiasaannya macam Puan sendiri, adakah ayam kicap ni memang guna dengan nasi ke ataupun ada juga lauk-lauk lain untuk bersahur?
Biasanya akan ada lauk lain lah supaya menambah selera anak-anak kan. Okey, kalau kita lihat ayam ni macam tadi Puan dah pun tumis bahan-bahannya kan. Kalau kita lihat ayam ni, adakah sebenarnya ayam ada setengah orang dia masak ayam tu dia terus masukkan dalam kita punya kuah. Ada setengah orang dia goreng dulu. Kalau saya lihat ni ayamnya digoreng. So boleh tak kongsikan ayam ni digoreng begitu sahaja ke, diletakkan kunyit dengan garam ke atau bagaimana? Biasanya saya akan goreng dengan kunyit dengan garam sajalah. Sebab bila kita dah letak bahan-bahan, dia akan menambah rasa lain lah. Okey. Bolehkah kita terus masukkan bahan-bahan yang lain? Boleh. Okey. Okay, kita masukkan cili. Kita masukkan cili. Ini cili bo Cili bo. Okey. Okey. Kemudian sos tiram dengan sos cili. Sos tiram dan sos cili. Ini kalau katalah kita ni suka pedas, ini mungkin untuk anak-anak kan? Ya, betul. Tapi kadang-kadang kita orang dewasa ni, kita sukakan menu yang lebih pedas, kita boleh ke tambah cili padi? Betul, mengikut kesesuaian masing-masing lah. Okey. Kalau kita nak kurang pedas, kita kurangkan cili. Kalau kita nak banyakkan pedas, so kita boleh tambah lagi cili. Okey. Itu ikut cita rasa masing-masing. Ikut cita rasa masing-masing. Okey. Sebab bulan puasa, kadang-kadang ada orang boleh makan pedas, kadang-kadang ada orang tak boleh makan pedas kan? Kadang-kadang memang ada orang dielakkan nak makan pedas kan? Ada berapa orang anak sebenarnya Puan Su? 3. Ada 3 orang anak. Umurnya dari umur berapa ke berapa? Umur yang besar tingkatan 4, yang kecil darjah 6. Jadi cita rasa pun mesti berbeza-beza kan? Betul. Kalau macam anak-anak ni cita rasa dia macam mana? Memang pagi-pagi waktu sahur tu nak makan lauk kering-kering ke ataupun memang ada yang suka makan lauk macam asam pedas ke, kari ke, ada tak? Kalau anak-anak apa saja yang mama dia masak dia akan makan saja. Bagusnya. InsyaAllah. Tapi nak tanyalah, ada setengah orang kan dia lauk dia berbuka puasa lain, lauk dia bersahur lain. Tapi kalau macam Puan Su kat rumah, macam mana Puan Su selalu buat? Selalunya saya akan masak sekali. Kalau ada yang penambahan tu maknanya kita akan masak waktu sahur lah. Okey. Kita tengok dah pun pecah minyak. Dah pecah minyak. Jadi kita dah boleh ke masukkan ayamnya? Okey. Kita masukkan ayamnya. Kalau macam ni satu ekor ke setengah ekor ni? Setengah ekor Fiza. Setengah ekor ayam. Kalau setengah ekor ayam ni kebiasaannya cukup untuk makan berapa orang Untuk 3 ataupun 4 orang. 3 ataupun 4 orang. Okey. Sambil kita nak tengok nak lihat ayam kita tu sebati kan. Sebenarnya Puan Su, Puan Su ceritalah sikit. Puan Su ni sebenarnya memang banyak buat orang kata baking, masakan dekat rumah kan. Kebiasaannya siapa yang order? Apa jenis makanan apa yang dimasak oleh Puan Su? Kebanyakan saya buat dessert macam ni. And then customer pun kebanyakannya regular customer lah. Okey. Sambil kita nak biarkan ayam kita tu sebati, boleh tak kita nak kongsi sikit tentang ini murtabak crackers? Ini pertama kali saya dengar dan tengok. Boleh tak kongsikan sikit tentang murtabak crackers ni? Murtabak crackers ni dia dibuat daripada lapisan biskut dan tengah-tengah dia tu adalah inti murtabak. Sama kita boleh pilih sama ada ayam ataupun daging lah. Saya tunjukkan pada penonton Boleh. Okey. Saya tunjukkan pada penonton. Dia memang macam lapisan martabak tetapi bezanya dia menggunakan biskut. Betul? Ya, biskut hapsing. Ini juga sebenarnya bolehlah kan kita jadikan ini kadang-kadang orang nak makan ringkas-ringkas kan? Betul. Daripada kita dah sebelum kita tidur tu kita dah boleh buat. Kemudian waktu sahur tu kita boleh makan. Boleh. Makan ni satu pieces pun dah cukup mengenyangkan. Satu pieces dah cukup mengenyangkan. Okey, itu untuk Puan Su. Kalau untuk Fiza Sabjahan mungkin 5 lah ikut saiz badan kan. Okey. Lepas tu kita dah ini tentang murtabak murtabak crackers. Murtabak crackers. Okey. Kita nak tengok apa jadi dengan ayam kita tu. Okey, kita dah boleh masukkan ke ni. Okey, sambil saya tolong sambil kita masukkan ni, penonton mungkin tertarik tengok ada murtabak crackers, ada macam-macam lagi ni. Bagaimana kita nak tengok apa lagi antara jenis-jenis resepi yang ada di Instagram Puan Su. Okey, selain daripada tu saya punya best seller cheese tart. Okey. Mango panna cotta. And then new product puding Milo. Okey, ini boleh di orang kata di tempat sepanjang bulan Ramadan ni lah kan untuk menu berpuasa boleh. Kalau ada menu-menu bersahur yang anda inginkan pun boleh. Kita nak kongsikan juga laman sesawang Instagramnya. Okey, untuk tempahan boleh layari saya punya Instagram Suraya Saidi.
Okey, baiklah. Anda boleh layari Instagram Suraya Saidi. Nak tengoklah apa antara menu-menu dan juga resepi-resepi yang dikongsikan oleh Puan Su. Nak buat tempahan berapa hari sebelum kan untuk buka puasa berapa hari dan sebagainya. Kadang-kadang kita sibuk kerja ni nak hantar untuk mak ayah kita kan. Jual dah berbuka pun boleh hubungi Puan Su ya. Boleh. Okey. Puan Su, terima kasih banyak-banyak kita ucapkan di atas perkongsian ini. Ini dah masak, ini hasilnya. Kalau lagi lama warnanya akan lagi sedikit gelap ya Puan Su. Ini memang sedaplah kalau anak-anak kecil kita nak makan kan. Yang dapat membuka selera sewaktu pagi bersahur tu insya-Allah. Saya nak cuba rasa makan apa nama ni? Yang ini mango panna cotta. Mango panna cotta. Tapi ini bukanlah untuk bersahur. Ini untuk macam berbuka puasa. Boleh? Okey. Sambil-sambil saya nak menikmati hidangan ni, kita berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kembali bersama dengan kami dan macam-macam menu yang telah kami kongsikan bersama dengan anda. Dan ada sesuatu yang cukup istimewa yang juga ingin kami kongsikan bersama dengan anda. Bersempena dengan bulan Ramadan ini, Sugita, WHI kembali dengan kempennya. Untuk tahun ini kami bawakan kempen #WHI Kongsi bersama-sama dengan TV3, Seikhlas Hati TV3. Untuk kempen WHI Kongsi ini, kita nak mengalu-alukan dan nak mengajak penyertaan anda, penonton-penonton Wanita Hari Ini, untuk berkongsi barangan-barangan berupa mungkin keperluan hari raya ataupun keperluan Ramadan, contoh macam baju raya ke, kasut raya ke, barangan keperluan Ramadan seperti macam beras, minyak masak dan sebagainya, untuk kita berikan dan kongsikan kepada mereka yang memerlukan. Tapi sebenarnya kalau anda berada di luar kawasan Sugi, contohnya anda NGO ataupun ahli masyarakat yang nak membantu mereka yang mungkin baru saja kebakaran rumah ke dan sebagainya, anda boleh terus hubungi kami dan kongsikan bersama dengan kami. Kami akan kongsikan di WHI TV3. WHI Kongsi. Dan untuk mengetahui lebih lanjut, apa kata kita saksikan promo ini dahulu. Jom. Seikhlas hati, kita kongsi. Semoga senyuman dan kegembiraan terus bersemi di dalam hati. WHI mengadakan kempen WHI Kongsi berupa keperluan Ramadan dan Hari Raya buat golongan memerlukan. Hantarkan sumbangan anda selewat-lewatnya pada 23 April 2022. Itu dia WHI Kongsi. Sama-samalah kita kongsi rezeki kita bersama dengan mereka yang memerlukannya. Baik Fiza, dari tadi kat Facebook kita banyak komen yang telah masuk. Tapi ada satu komen ni yang menarik perhatian saya. Naufal Akil Maj, awak dari tadi tanya ayam cordon bleu tu kena letak dalam freezer ke ataupun tidak. Saya dah tanya Naufal, tidak perlu, awak letak kat chiller sahaja cukup. Lepas awak gulung tu awak letak kat chiller. Lepas gulung, Naufal kalau buat lebih tu boleh hantar kat saya lah sebab saya tak rajin sangat nak buat tu. Okey, ini kita dah kongsikan pelbagai idea dan juga inspirasi untuk boleh anda jadikan sebagai menu. Bukan saja bersahur sebenarnya, boleh juga antara menu-menu ini ikut cita rasa kita lah. Boleh juga anda jadikan menu untuk berbuka puasa. Macam-macam. Ada yang kata minum air cukup untuk berbuka puasa. Awak tahan tak kalau minum air sahaja pagi tu? Buka puasa ke sahur? Untuk sahur. Sahur. Kalau macam saya Sugi, waktu saya sahur saya memang pun tak makan. Maksudnya saya memang minum air ataupun saya akan makan oat. Okey, baik. Minum susu. Tapi saya memang tak makan nasi waktu sahur. Cuma bila umur dah makin meningkat ni, kadang-kadang saya ada masalah gastrik yang teruk. Jadi saya memang perlulah makan oat tu. Okey, berpuasa-puasa juga dan kesihatan perlu dijaga juga. Sebab kita memang digalakkan untuk bersahur, untuk tambah pahala kan. Jadi walaupun ada orang dia bersahur dia minum air, makan kurma, ada orang dia makan yang berat, ada orang dia makan roti dan sebagainya. Tapi apa pun insya-Allah kita perlulah bersahur kan. Ya, dan selamat menyambut puasa Ramadan kepada anda semua. Semoga bulan puasa ini menjadi bulan yang cukup orang kata memberikan berkat kepada anda dan berjalan dengan lancar. Esok kongsikanlah gambar-gambar kalau ada hari pertama puasa, boleh tag kami di Instagram. Hari Isnin kami kongsikan gambar anda. InsyaAllah. Baik, dan hari Isnin WHI akan kembali dengan topiknya bergurau biar bertempat. Ini kita nak kongsikanlah kadang-kadang dalam masa kita bergurau senda tu, kita terlupa ada mungkin hati-hati yang kita sakiti. Jadi ini yang kita tak nak, dan apatah lagi dalam bulan Ramadan ini banyak perkara amalan dan akhlak yang perlu kita pelihara. Ini yang nak terus kami kongsikan bersama dengan anda di Wanita Hari Ini pada hari Isnin nanti. Jaga diri walau di mana anda berada, jaga SOP, jaga keselamatan
keselamatan dan selamat menunaikan ibadah puasa daripada kami di Keluarga Wanita hari ini. Sehingga berjumpa lagi. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum. Budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tambah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya usahawan